Jangan dulu, jangan sentap dulu, baru cuit sikit, belum cuit banyak lagi. Baru sampai Senyum dulu, suara tak sedap. senyum dari jauh. Kalau kamu senyum, pastinya hati kamu kental. Nyanyi sedap tak nyanyi lagi sedap? Tak menyanyi lagi sedap. Hello, Cuit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Korang ni nak belakang lah. Alah, cuit sikit je. depan. Kita depan-depan. Kita suka belakang-belakang ni. Pasti cuit sikit je. Cuit Jangan sikit, sentak. jangan. Sentak ke? Sentak tak sentak? Okey. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Saya Hafiz Dawson. Saya Irfan Syabina Sution. Saya Syairul Islam. Pastinya dicuit sikit, jangan sentap. Kita akan bersiaran 11.05 minit pagi di saluran berita RTM, di TV1, di RTM Klik, dan nak senang nak mudah, kita tengok je dekat TikTok. TikTok siapa tu, Syed? TikTok saya, Syairul. Lain macam semangat pagi ni. Okey, dekat situ juga anda semua boleh follow Syed. Lepas tu boleh berikan komen kepada kami untuk kita bacakan sekiranya komen anda itu memberikan nasihat yang baik kepada Betul. Pastinya kami bertiga, Irfan yang paling tinggi, saya yang sedang, Syai yang paling pendek. Tapi akal dia cukup tinggi untuk terus menyentapkan anda. Okey. Dan konsep kita hari ini sebenarnya untuk kita menyuntik nilai-nilai murni dan juga unsur-unsur kerohanian dalam mendiri masyarakat anak muda kita di luar sana. Betul. Sebab apa Sebab apa kita nak kena sentuh bab ni? Sebab sebenarnya program ni sendiri adalah untuk menyentuh nilai-nilai murni dan juga kerohanian dalam kalangan anak muda kita. Tapi taklah kita kata anak muda ni tak ada adab ke apa. Cuma kita sama-sama belajar sebab kita sama-sama muda. Kita sebaya kan? Nampak macam tak ada adab. Macam tak ada adab ke muda ni? Muda lah kita sebaya. Jangan tersasul lah hari ni. Okey. Dan hari ini juga kita akan bawakan dua orang tetamu yang cukup istimewa. Kita bagi clue sikit. Yang pertama, seorang lagu dia tak boleh satu ganda. Dia kena kata ganda dua. Okey, saya bagi clue sikit. Okey. 3, 4. Hati-hati. Senang buat kerja kan? Ya. Yang kedua, jaga-jaga. Dia kena kata ganda, dia tak boleh satu. Itu yang pertama. Okey, itu hint pertama. Yang kedua, seorang perunding motivasi yang terkenal, seorang pengacara dan seorang penulis yang cukup hebat di tanah air. Betul. Last time saya jumpa dia, saya tanya dia ada 400 pasang kasut. 400 pasang kasut. Betul. Elon Musk. Hampir sama. Hampir macam Elon Musk. Siapakah gerangannya? Ya, nanti kita saksikan saja. Kita akan berehat nanti. sebab lepas ni kita berdua Irfan. Betul. Sebab mandangan Syai ni sama dengan saya, kasut sama dengan ni. So kita keluarkan dulu. Tolak ya kejap. Saya nak terbang keluar. Saya nak terbang keluar. Anak-anak kecil. Kita nak apa? Okey, baik, kita berehat. Kita akan kembali selepas ini. Cuit sikit, jangan sentap. Keringatmu membasahi pipimu, cantik-cantik awasanku, engkau hidupku, lupakanlah sementara lelahmu ini, jangan lupa dengarlah sayang, engkau hero yang tak didendam, keringatmu teringat-ingat akan ku kenang setiap saat. Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Buat apa tu semua orang? Apa?
Main handphone lah tu. Ish, korang ni tak ada kerja lain ke? Asyik main handphone je, tengok media sosial je. Pergilah berkebun ke, bersenam ke, cuci sangkar kucing ke. Ini tidak, 24 jam menghadap skrin gadget, makjet, media tak media sosial tu. Lepas tu pula duk buat benda tak betul kat medsos. Komen sana, fitnah sini, cerca sana, kutuk sini. Eish, macam-macam hack. Korang duduk diam-diam tengok program ni sampai habis Muhasabah sikit diri korang tu. Ya. Lagi satu, ni yang saya bebel. Ni bukan saya yang kata tau. Diorang yang kata. Tiba. Baik, bertemu kembali Cuit Sikit Jangan Sentap. Tadi kita bertiga, sekarang kita berdua. Ni Irfan Syahmi, saya Hafiz Dawson. Saya pergi mana? Berehat. Saya pergi. Dia nak pergi jadi kita tunjukkan betul. mana dia pergi sebenarnya. Okey, teruskan bersama dengan kami berdua di sini untuk Cuit Sikit Jangan Sentap. Fan, tajuk kita hari ini Mata-mata cyber. Ya, betul. Kita perkenalkan terus tetamu yang ada dekat dengan kita ni. Betul. Untuk cakap satu topik. Even clue sikit. Ya, sila. Ada dua jalan cerita. Sama. Hati. Tak, itu mesti tak ingat lirik lepas tu kan? Ingat. Dia cover kan? Duka atau bahagia. Jadi kita bagi duit raya. Boleh. Oh, masih beraya lagi? Masih. Rumah terbuka masih lagi. Kita bersama dengan Amira Osman. Apa khabar, Amira? Alhamdulillah, sihat. Fan, kita ada seorang lagi ni yang saya kata ada 400 pasang kasut tadi. Betul. Iron Man Malaysia? Betul. Tengok kasut dia warna merah tu. Saya cuba overshadow tapi gagal. 400 kasut mana boleh lawan. Betul. Bro Amin, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Kita bertemu kali kedua Ya, kali kedua betul. Rasa di studio yang sama tapi studio yang sama berbeza. Amir Rahman ni Irfan Syahmi bukan Irfan Haris. Itulah. Baru nak tanya ingat adik saya. Kening dia nipis sikit lah. Boleh. Cakap pasal kening ni saya rasa boleh saya tebalkan lagi lah. Alright. Okay. Topik kita hari ini mata-mata cyber. Tapi sebelum saya nak mendalami topik ni topik tajuk kita Cuit Sikit Jangan Sentap ni, nama program ni, saya tanya Bro Amin dulu lah. Ya, saya. Bro Amin ni kuat sentap ke kuat sentapkan orang? Saya dua-dua. Boleh bertukar-tukar. Dia kalau kuat sentap bila benda membabitkan family ya. Orang mengata dekat anak beranak, orang mengata kat agama memang sentap lah. Tapi kalau setakat kata kat saya tak ada hal lah. Dan saya akan menyentapkan orang kalau dia menyentuh benda-benda yang memperbodohkan akal. Sekian, terima kasih. Saya pula sentap. Sentap kat sini. I feel attacked. Ya, betul. Okey, Amira Osman. Okey, topik kita hari ini mata-mata cyber. Tadi Irfan kita kongsikan sedikit salah. 3 juta rakyat Malaysia ni habiskan masa betapa lamanya dekat media sosial ni. Sudah jadi sampai hamba media sosial. Kita pun sebenarnya kadang-kadang tengok dekat telefon. Sampailah kita sini jadi mangsa cyber. Amira katanya jadi mangsa sebab saya ada baca katanya waktu main gym kan kata ada kena kecam, kena ambil suplemen semua tu. Ada orang kata dia ambil suplemen. Mungkin dia ambil betul kot. Jangan sentap. Cuit sikit je. Silakan. Tak kena ni. Sebenarnya saya pergi fly cycle. So saya warded selama 6 hari disebabkan saya over-workout. Tapi netizen ni dia beranggapan yang saya ambil bukan suplemen, kita ambil ubat-ubat yang kuruskan badan tu. So end up harmful untuk buah pinggang. Tapi tidak. Sebenarnya saya memang kerana overworkout tu dia muscle tear. So dia bleed darah tu, dia kacau kidney dan liver. Bayangkanlah kita dah duduk atas katil tu, tiba-tiba orang kecam kita macam tu. Dia kacau mental saya sebenarnya kan. Tapi fizikal tengah sakit, apatah lagi mental. Saya dah baring, semayang pun baring bang. Jadi bila saya baca sebenarnya dia ganggu mental saya. Jadi saya decide untuk tak nak ambil tahu. Kenapa nak baca juga? Saya tak baca, orang tag. Orang tag. Terbaca. Tersentap. Jadi kalau saya, dia actually kita yang pilih lah benda tu. Sama ada kita nak sentap ke, kita nak ignore ke, atau kita nak layan benda tu kan. Saya pilih untuk tidak layan kerana dia mengganggu mental saya. Terbaik. Itu adalah pilihan Amir Osman untuk tidak mengambil sakna tentang komen orang. Tak layan lah. Buat tak tahu je. Tapi Bro Amin, mungkin ada orang kata juga kan. Akaun ni saya pun sekali saya nak buat apa pun, apa komen Bro Amin? Saya suka sebab dia gini, kalau dalam agama, agama melarang kita tajassus. Maksudnya kita mengintip-ngintip mencari salah orang. Sebab tu kita pernah dengar jangan kita buka aib orang. Sebab bila kita buka aib orang, di akhirat kelak Tuhan akan buka aib kita. Okey, benda ni sebenarnya terkena ataupun dia enforce kepada orang yang buat benda-benda secara peribadi. Okey, sebab tu kita orang yang buat benda dalam rumah secara personal, kita tak boleh kacau. Betul. Itu hak dia. Tetapi the moment dia buka
pintu rumah dia bagi orang nampak dan benda tu boleh menjejaskan jiran, boleh mengganggu orang lain. Masa tu itu bukan hak engkau dah. Engkau dah ganggu orang lain. Okey, perumpamaan yang sama pada social media. Kalau engkau buat social media engkau private, kau buat apa jua posting, orang tak ada hak untuk kacau. Betul. Tapi bila kau buat social media kau secara public, lepas tu kau buat pula posting-posting yang merepek, yang menyampah, yang mengundang. Orang kata kat engkau, orang kritik engkau, orang tegur engkau marah. Pahal. Betul. Sebab you buat sesuatu yang mengundang. Kenapa kau nak sentak pula? Marah betul Contoh kan? Apabila ada sesetengah, benda ni bukan hanya orang biasa je. Di kalangan agamawan pun kadang-kadang dia sebut benda-benda yang mengarut, yang khurafat kadang-kadang. Kadang-kadang dalil-dalil yang tidak sahih, palsu lagi. Betul. Kita tegur secara terbuka, ada kata pergilah kontak dia secara personal. Kenapa nak tegur public? Saya kata kalau dia buat posting private, memang tak apalah, saya kena tegur dia secara private lah. Tapi dia buat posting public, ribuan orang tengok, ribuan orang share. So kita bukan hanya kena tegur dia, kita kena perbetulkan juga pandangan public tentang kesalahan fakta yang dia buat. So benda kau buat private memang kita tak boleh kacau. Tak boleh kacau. Tapi kau buat public, orang tegur, jangan sentak lah. Betul. Bro Amin dah tegur dah. Sebab kita nak tengok apa orang ramai kata tentang topik kita hari ini. Jadi kita saksikan terlebih dahulu. Jom. Kita sepatutnya menjaga tata tertib kita sewaktu menggunakan media sosial. Kita juga harus tidak untuk memberi kata-kata kesat dalam media sosial sebab itu melambangkan sebagai cerminan diri kita untuk diri sendiri. Jadi sebagai seorang belia yang mana berpendidikan, di mana kita juga telah diterapkan dengan prinsip-prinsip rukun negara yang itu ada 5 atau sebagainya. So itu adalah melambangkan diri kita. So daripada belajar lagi daripada sekolah rendah, sekolah menengah juga, dan itu adalah sikap kita sebagai orang Melayu lah yang penuh dengan adat. Dia iri hati lah mungkin sebab dia rasa macam kehidupan orang tu lebih baik ke apa ke. Lepas tu dia tak puas hati and then dia akan buat fitnah lepas tu dijatuhkan orang macam tu. Tak patutlah kalau dia nak buat status tu untuk menyindir ataupun menghina. Lebih baik dia kalau dia nak tegur orang, lebih baik dia direct teruslah dekat orang kan. Tak perlu kita nak update status nak bagi semua orang nampak. So dia nak tuju kat orang lain tapi nanti kalau orang lain pula terasa nanti jadi hal lain pula kan. So lebih baik kalau dia nak tegur orang, saya prefer direct teruslah. Nabi Muhammad pun suruh kita berjaga-jaga dan berkata-kata kan sebab mulut kita ni, perkataan kita ni lebih tajam daripada pisau kan. Macam tu lah, so kena jaga-jagalah dalam berbicara sebab kita nak minta maaf kepada sama manusia ni susah. Kepada Allah kita boleh minta ampun kan. Macam tu lah. Susah juga nak cakap. Benda ni dia bermain dengan level pemikiran orang lah. Sebab ada benda circle dia rasa macam benda tu common. Tapi bila kat orang lain dia tak common. Dia macam riak ke. So sepatutnya kalau dia rasa macam benda-benda yang dia nak update tu ada unsur-unsur macam yang tak menyenangkan orang lain, dia kena filter dulu kot dia punya siapa yang boleh tengok status dia. Benda ni sebenarnya individual lah. Kalau kita rasa benda tu salah, jangan buat. Lepas tu orang yang terima tu pun kalau kita rasa benda tu tak baik, buat tak nampak je lah. Kalau kita tak suka orang buat macam tu kat kita jangan buat kat orang. Dia macam lebih kurang macam cyberbully kan. Akan affect mental health orang lain juga. Orang mempunyai badan itu yang baca komen tu sendiri mungkin akan rasa depressed. Baik, itulah dia pandangan orang ramai berkaitan topik kita pada hari ini iaitu mata-mata cyber. Dia mata-mata ni macam, kalau kita sebut dulu mata-mata polis kan. Pantau orang ni mata-mata cyber lain sikit. Ramai memahati di luar sana. Saya nak tanya Bro Amin dan juga Bro Amin lah. Macam Amira selebriti, Bro Amin pun selebriti. Tapi Aki, adil tak kalau kita kata kenapa nak sentap dah jadi artis? Artis tak boleh sentap ke Bro Amin sebenarnya ni? Kalau orang dah komen sebegitu. Adakah hak kita untuk rasa sentap tu sebenarnya? Pertama, dia tidak ada matlamat menghalalkan cara. Kan, mentang-mentang dia selebriti maka kita boleh kata dia macam-macam. Kan, maknanya adakah dengan bila dia selebriti maka dia menghalalkan untuk memfitnah orang? Kan? Dan yang kedua pula, selebriti pun satu hal.
Ada di kalangan public figure lah. Saya kalau kata saya selebritis, Amir Raya. Saya ni sekadar melukut di tepi gantak. Alah, humble pula dia. Dia bunyi tu. Kita kena akui ada juga public figure yang dia tak tenang kalau tak ada kontroversi. Okey. Ada. Betul. Dia berpegang, dia beriman dengan satu falsafah bad marketing, apa panggil? Istilah marketing. Istilah marketing. Yes. Nampak tak? So bagi dia kontroversi itu penting supaya dia kekal relevan di dalam industri. Betul. Bagi saya pula, kalau kontroversi itu dengan cara yang salah, dia tetap salah. Kan? So bagi saya, kalau nak create kontroversi, biarlah kerana you menyatakan benda yang betul. Kan? You menegur orang yang buat salah dan you menegur benda yang betul. Okey, kontroversi itu bagi saya okey. Kan, kerana di dalam sejarah pun kalau kita belajar ilmu hadis, dia ada satu ilmu dipanggil jarah wa ta'dil, di mana di antara ahli hadis ni dia kata hadis tu palsu dan awak seorang yang tidak adil. Itu ada. Tapi secara ilmu, diskusi ilmiah, bukan main lontar tak cerdik kering macam tu. Kan, bila ikut tengok main langgar ni mesti guna sihir ni sebab kau tahu pula sihir. Ya, betul. Dia lebih mengetahui. Tak ada data langsung kan. Geram. Bila Bro Amin nak geram tu nak tanya juga kepada Amira sendiri. Ada orang di luar sana, kita bernafas pun tak suka dah. Betul tak? Jangan bernafas. Kita jangan bernafas. Tapi apa komen Amira tentang orang yang sebegini? Kenapa? Apa masalah hati dia sebenarnya? Itulah kan. Saya sebenarnya kalau fikir-fikir balik, kenapa cyberbullying ni berlaku kan pada negara kita, masyarakat kita. Kadang-kadang saya pelik tau. Sebab kita ni duk komen pasal orang, kita tak tahu bagaimana takdir kita satu hari nanti kan. Kita duk kritik orang ni. Andai kata satu hari terjadi kat diri kita, tak jadi kat kita, anak kita, mak bapak kita kan. Jadi setiap kali bercakap tu saya berpesan ingat-ingatlah. Sebab kita tak tahu kan hari kita bagaimana. Tapi itulah, jadi menjadi anak seni ni saya rasa memang kena tahanlah. Tapi itu tidak bermakna yang artis ni tak buat salah. Kita manusia biasa apa. Dia nama je anak seni, public figure, tapi kita tetap buat salah macam manusia lain dan janganlah menghukum kerana namanya artis. Tapi Amira aware tak pernah jadi artis macam ni sebelum ni? Saya aware sebab itu saya rasa siapa yang nak jadi anak seni yang saya rasa anak seni ke siapa-siapa ke yang pilih untuk expose dunia dia kena terimalah. Kena terima apa yang orang nak komen sebab macam-macam manusia dalam dunia ni. Tapi kalau Ifan Haris kalau Ifan Haris yang buat perangai lah contoh Ifan dengar kalau Ifan Haris buat perangai ni kakak akan tempias juga ni, kakak akan soalan ni komen sekali. Macam mana kalau Ifan buat hal, kakak akan komen? Kakak akan komen juga ke? Kakak tak komen lah dekat media sosial. Tapi of course kakak akan tegur dia lah. Siap dia, kakak cuit dia. Tapi apa pun saya rasa saya berpendapat semua orang buat silap dalam hidup ni kan. Tapi kalau kita komen tu beringatlah sebab hari ni hari kita. Esok lusa entah hari orang lain kan, kita tak tahulah. Dia macam apa kita buat ni kita akan dapat balik kan. Jadi jangan lebih-lebih lah. Sikit-sikit sudah. Dia kalau nak komen dengan bahasa yang berhemah, why not? Saya menerima. Pada saya kadang-kadang saya tidak nampak silap saya kan. Jadi saya mendengar apa yang orang kritik. Tapi bahasa tu janganlah macam yang dulu akak pula. Saya Ifan Haris. Yang akak kena kecam tu. Dia saya cakap kau jangan nak tipu lah. Kau dah macam ni, lepas tu kau nak cerita kau workout pula. Kita baca macam ya Allah kau kena masalah awak duduk serumah. Macam dia kenal kita. Saya rasa macam nak panggil di sini, Dek. Tengok kakak semayang pun baring, Dek. Tapi kita maafkanlah pasal orang-orang macam ni mungkin mentaliti dia berbeza kan. Tapi itu tidak bermaksud korang boleh buat sesuka hatilah. Beringatlah sebelum buat tu. Dia nak cubit sikit boleh, jangan cubit terus. Dia okey je. Nak cubit tu okey. Tapi gunalah bahasa yang berhemah, berakhlak, berbudi bahasa. Lagi-lagi kita orang Islam. Ya, supaya kita boleh mendengar dengan hati yang terbuka lah. Hati-hati. Kena betul. Okey, Bro Amin, tadi kita sebut pasal istilah-istilah tertentu. Dalam ni juga kita belajar soal tabayun, husnuzon. Ini perlu juga kita tekankan untuk bermain media sosial ni. Dia bila cakap pasal tabayun ni, kita ni jenis kadang-kadang belagak macam tahu semua. Kan? Sebab tu orang kata kau ni perangai netizen. Sebab apa? Dia komen tu macam dia tahu semua. Cacah tahu kan? Okey. Kalau kita tengok sejarah, pernah Aisyah dia pulang pada satu tempat bersama sekumpulan orang Muslim. So Aisyah dia sakit perut, bahasa mudahnya dia nak pergi
keluar sekejap. Kebetulan rombongan tu dia pergi dulu. Tinggallah Aisyah dengan seorang sahabat nama dia Safwan. So bila dah sampai ke destinasi, ramai orang fitnah. Aisyah kata Aisyah telah berzina dengan Safwan. Okey. Dan berita masa tu orang tag sana tag situ kan, viral. Yalah zaman tu tak ada Facebook, tapi mulut-mulut kan. Dan sampai tahap Nabi pun tak bertegur pada Aisyah. Nampak tak bahaya fitnah ni? Bila orang sebar dan kadang tidak ada kepastian. Sampailah turun ayat Quran membersihkan nama Aisyah. Nak sebut bahaya fitnah ni, orang seperti Aisyah pun boleh terkesan. Disalah anggap. Ini kan pula kita manusia biasa. Betul. So kita pula jangan menjadi orang yang menghidupkan fitnah yang sedang tidur. Dalam hadis sebut fitnah yang sedang tidur. Maknanya kalau kita buat sesuatu sikit je, fitnah yang tengah tidur tu boleh bangun. Yang akhirnya memporak-porandakan lagi masyarakat. Bukan bakar ramai. Batopi. Tapi menarik Irfan, apa yang Bro Amin cakap, dia suka bandingkan dengan zaman dulu. Sebenarnya itu yang sebenarnya apa yang berlaku zaman Nabi dulu berlaku sekarang. Ya, lagi teruk lagi hasilnya sekarang ni. Okey, kita akan berehat sikit. Kita akan kembali selepas ini. Cuit sikit. Jangan sentak. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Apa bagi, Cik? Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timas sikit, Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Kembali bersama kami dalam Cuit Sikit. Jangan sentak bersama saya Irfan Syamina Sution, Hafiz, Amira dan juga Bro Amin di sini. Okey. Baru perasan, Amira Amin. Betul. Dah boleh. Kita cakap. Saya keluar dulu lah. Dah baik. Macam nombor bateri. Kita kalau AAA pun dah baik lagi besar. Okey. Kita terus nak berkongsi berkaitan dengan mata-mata cyber ni, dan kita nak sentuh mengenai isu body shaming yang merupakan satu kesalahan undang-undang di Malaysia ni. Tapi masa kita lihat di luar sana, ramai mangsa yang memberitahu kita semua yang saya dah pernah kena body shaming, orang kutuk saya punya muka, saya punya badan, fizikal dan sebagainya. Jadi tapi orang masih tidak, orang kata apa, tidak takut tentang undang-undang ni. Bagaimana Prof boleh kongsikan? Dia sama juga macam isu rasis. Kan kecoh satu dunia sekarang bila pemain Real Madrid Vinicius Junior dihina, dipanggil dengan panggilan monyet di Sepanyol kan. Dan dilihat seolah-olah pihak berkuasa La Liga tidak mengambil tindakan serius terhadap isu rasisme. Begitu juga dalam isu body shaming. Pertama sekali, kita memang ada undang-undang. Betul. Dan kena ingat dalam undang-undang ni disebut ignorantia juris non excusat. Ignorance of the law is no excuse. Maknanya orang yang tidak mempedulikan undang-undang ni is no excuse. Cuma yang menjadi sedikit pertikaian di kalangan pengamal undang-undang ialah enforcement of the law. Apabila berlaku body shaming, kadang-kadang undang-undang tu seolah-olah tidak berapa bertaring. Kan? Maknanya menyebabkan orang dia jadi tak takut. Tak kisahlah. Tak kisah kan. So cadangan saya kalau pihak berautoritis dan menonton program kita ni, saya harap hashtag Muhterasa lah ya. Jangan sentap Jangan sentap kan. Undang-undang dah ada, enforcement tu mau ada. Kan. Dia sama juga macam isu rokok kan. Rokok di premis public. Undang-undang dah ada, tapi bila enforcement tak ada, yang merokok ni naik lemak. Sama juga body shaming, bila undang-undang ada tapi tak ada enforcement, yang mana kaki body shaming ni naik lemak. Dia hentam je lagi. Dan kau kena ingat, orang yang duk mengata tu, bila orang mengata kau, tahu pula koyak. Betul tak? Sebagaimana kita tak suka orang mengata kat kita, jangan kata kat orang. Sekali lagi, geram aku.
Betul. Okey. Dia kalau maksudnya kalau kita kata dekat dia tak apa, tapi jangan dikata kita kata dia koyak. Dia koyak. Apa benda punya buangai? Kan? Tapi Amira Osman sendiri walaupun baca tak nak terasa, tapi pernah tak macam dah taib ni padam balik? Of course, pernah. Saya pernah. Dan tak padam boleh. Teruskan dia tekan klik. Macam saya cakap lah, kita manusia biasa kan. Kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita geram. Tapi saya pernah satu ketika saya dibalas balik. Dia bawa pula askar dia. Bawa askar dia lawan. Betul. Ada Amir dia. Saya pun pernah. Ada dia punya keyboard warrior tu. So sebenarnya saya berpendapat layan orang macam ni menyakit hati kita, menyakit otak kita kan. Pasal dia ada mentaliti yang berbeza dengan kita kan. Jadi sebab itu lepas tu saya pilih untuk lantak kau lah. Saya memang blok je. Betul, saya jujur cakap saya blok sebab saya tak nak benda-benda toksik dalam hidup saya lah. So Ifan tak datang lah. Kau komen je kak. Kau komen tak ada. Ifan sangat baik ya. Sama macam saya kat Ifan adalah seorang adik yang sangat tenang. Dia akan sentiasa kak, tak yalah kak, kakak kau ni kan. Saya pun kan nasihat yang sama. Samalah nasihat saya dengan kakak nanti. Bagus. Kalau Amira dia blok kan? Saya tak blok tau. Sebab apa? Saya suka kita jiwa tempur. Itu kan. Satu lagi saya suka kata-kata Adolf Hitler. Don't get me wrong, bukan saya setuju dengan Holocaust dekat Jerman tak, tapi Hitler dia pernah sebut tahu, aku sengaja tidak menghapuskan semua Yahudi supaya generasi akan datang akan kenal kejahatan Yahudi. Maksud saya sengaja tidak memblok ataupun delete komen-komen yang sampah supaya dunia melihat kesampahan komen tu. Okey, biar orang tengok betapa buruk yang perangai orang tu. Tapi Fan, baru-baru ni tahun lepas Bro Amin pernah kena kecam juga kan. Tapi Bro Amin terus minta maaf. Itu salah satu cara juga sebenarnya. Kalau benda yang memang ternyata kita salah, kita jangan tak agak-agak untuk minta maaf. Itu disiplin kita dalam menuntut ilmu. Sebab saya adalah satu isu saya cakap dan ada pandangan saya yang bila tengok balik, aku salah. Dan bila betul kita salah, yang menegur pula bukan biasa-biasa. Betul. Ada yang taraf mufti tegur saya semua. So bila benda tu ternyata kita salah, jangan kita meletakkan ego untuk tidak minta maaf. So minta maaf. Bahkan dengan minta maaf tu juga orang akan menampakkan ketelusan dan kejujuran kita di dalam kita memberikan ilmu. Tak payah sentap lah. Tak payah sentap lah. Adalah sentap sikit. Tapi betul lah. Maksudnya kita kena beri ke depan. Kalau kita dah buat salah tu, kita minta maaf je. Tak payah kita fikir 2-3 kali kan. Okey. Kalau Amira sendiri tadi, dalam dunia selebriti ni kan, selain pada Ifan lagi, kau Amira ni rapat juga dengan Wani Asrita, kawan-kawan lain. Mereka ni mengalami masalah yang sama ke macam pernah duduk sekali macam okey kita saya sebenarnya secara jujur saya pernah backup kawan saya dekat Twitter lah. Saya tak sebutlah nama dia, penyanyi lah. Orang tu macam marah-marah, kecam dia salah nyanyi. Saya backup lah. Saya cakap kadang-kadang live show ni kita dah praktis, kita dah cukup tidur, kita dah jaga makan, benda nak jadi. Sama macam hosting lah. Betul. Kita dah rehearse, hafal semua. Ni saya buat nota ni. Kadang-kadang ada juga tergelecoh. Itu menunjukkan kita manusia kita terbuat silap kan. Abang Faizal Tahir selalu cakap saya, kalau kita buat silap dalam kehidupan kita, itu menunjukkan kita ni normal. Kita adalah manusia. Bila saya backup, netizen tu cakap, kenapa jadi penyanyi kalau dah tahu nak buat salah? Saya cakap dia penyanyi adalah seorang manusia. Kenapa kena macam? Jadi saya rasa kawan-kawan saya pun kena benda yang sama. Tapi macam saya cakap, terpulang kepada individu tersebut bagaimana dia ingin menerima kecaman. Tapi kawan-kawan saya alhamdulillah so far bagaimana kecaman pun mereka adalah orang-orang yang kuat lah. Ifan tahu tak maksud tergelecoh apa? Tahu, maknanya kita terlari sikit lah. Okey, betul. Kita bercakap sekarang ni mengenai mata-mata siber ni yang memang satu isu yang sangat kuat dikatakan hari ini, dan kita nak bercakap mengenai obsesi. Bro Amin. Mungkin boleh kongsikan kepada orang di luar sana, kenapa anak muda sekarang ni suka sangat dengan media sosial, dan kalau telefon tu kalau hilang sekejap dah memang tak makan pun tak apa. Tak makan pun tak apa, tak ada. Janji ada handphone. Benda tu tak tengok muda. Saya pada tahun itu pun tak lepas. Itu pun tak lepas ni. Ni nota. Masa tahun 2004 saya accident teruk, patah rahang, patah dagu. Saya masuk hospital. Banyaklah, saya 2 hari saya tak sedar. Saya sedar-sedar ni benda, padahal ni patah ni kan patutnya kena tanya dia dulu, tapi benda pertama saya tanya mana telefon. So tak tengok orang lah, maknanya nak sebut zaman sekarang telefon ni dah jadi satu keperluan dalam bisnes khususnya. Dan cakap tentang ketagihan tu, benda tu saya tengok ada tadi dalam package tadi, dalam VT tadi disebut
Malaysia ni nombor 2 dari segi penggunaan platform tertinggi di dunia. Betul. Dan itu mengikut report laman berita WION News yang berpekalan di India. Mereka menggunakan proxy rack. Dan kita nombor 3 tau. Kita nombor 2. Nombor 1 UAE. Nombor 3 Filipina. Betul. Okey, fakta menariknya ialah negara yang mempunyai sistem ataupun akses internet paling laju bukan UAE. Bukan Filipina. Bukan Malaysia. Nombor 1 Korea Selatan. Korea Selatan, betul. Malaysia nombor 5 negara yang paling canggih, paling terbaiklah akses internet. Okey, dia punya signifikannya ialah kenapa Korea sistem internet terbaik tapi kepenggunaan dia top 3 pun tak masuk. Terkawal lagi. Maksudnya mereka lebih civilized. Mereka tahu dia ada hemah dalam penggunaan social media. Kita Malaysia ni dia dah jadi beriman dengan social media. Betul. Nampak tak? Semua benda. Dan kesan dia ialah ramai generasi muda ni dia dah hilang common sense. Selalu obses dengan pasal kan. Contoh dia dah tak erti intonasi bila bercakap. Sebab bercakap dia dia dah tak erti face expression. Betul. Sebab face expression dia adalah emoji. Iyalah tu. Kesan dia, saya masa interview untuk staff baru untuk company saya, budak yang bawa lepas grad CGPA tinggi tapi bila jawab soalan macam robot. Tak ada perasaan. Betul. Dia hanya fasih dekat gadget tapi bukanlah secara communication skill lah. Soft skill tu memang tak ada lah. Dan common sense pun tak ada. Bila common sense tak ada, itu bila dia komen dia tak ada perasaan. Dia tak fikir perasaan orang lain sebab dah hilang common sense. Okey, baik, itu jawapan dia. Sebab kita ada soalan juga dekat TikTok kita. Tapi sebelum tu Irfan, kita nak ke segmen tamak pahala Tamak pahala. Kita bersama dengan Syairul yang sudah bersedia untuk segmen tamak pahala. Jom kita saksikan apa yang dia tamak sangat tu. Okey, saksikan. Ada orang dia suka mengumpul kekayaan di dunia. Ada juga orang yang suka mengumpul saham di akhirat. Kadang-kadang mereka bersedekah, berzakat, membantu golongan yang memerlukan. Tapi hari ini saya ingin bawakan anda kepada satu NGO yang menguruskan jenazah secara percuma. Hari ini kita berkesempatan untuk bersama dengan pengasas Amal Team, Encik Zuhairi Zainul atau lebih dikenali sebagai Hairi. Jadi Encik Hairi, macam mana nak cerita sikit berkenaan dengan ilham datangnya penubuhan Amal Team? Okey, ilham ni datang 5 tahun yang lepas. Okey, kita lebih merasa nak membantu masyarakat di luar sana. Okey, dan saya mencari satu idea yang baru untuk saya membantu masyarakat di sana dan saya menubuhkan pertubuhan Amal Team dan saya membuat satu van jenazah untuk membantu masyarakat di luar sana untuk golongan yang kurang-kurang yang berkemampuan. Okey, pada mulanya jentera dia, maknanya van tu saya buat satu dahulu. Okey, sebab masa tu ramai yang tidak mengenali Amal Team, kita buat apa yang termampu. Okey, alhamdulillah semakin lama orang mengenali Amal Team dan sekarang alhamdulillah ada hampir 10 van jenazah. Semua urusan kita akan diuruskan di dalam lori tu. Okey, dalam untuk mandi, kafan, semua lengkap semua di dalam lori jenazah tu. Dan kita boleh terus bawa lori tu di depan rumah waris. Okey, kalau van ni selalunya kalau kematian di hospital ataupun di rumah untuk pulang ke kampung halaman dia. Okey, macam lori ni kira untuk golongan ataupun yang tinggal di apartmen ataupun rumah-rumah yang jauh dengan pusat untuk diuruskan tu. Okey, so kita akan bawa lori terus ke depan rumah orang. Jika kematian tu di hospital, okay, kita akan uruskan di hospital. Mana pihak hospital akan menyediakan kemudahan untuk kita mandikan jenazah dan kita terus bawa je lah dekat mana. Kadang kalau warga negara, kita akan tanya pada waris dia nak ke bumi di mana. Kalau selalunya golongan kurang berkemampuan, diorang akan ikut apa yang pihak Amal Team tetapkan. Mungkin
ke bumi di tanah perkuburan yang terdekat. Kita akan uruskan daripada mula mandi, kafan, van jenazah dan hantar ke tanah perkuburan. Dan segala kos tu kita akan tanggung lah. Okey, setakat ni volunteer yang tetap hampir 10 orang. Okey, untuk yang part time tu kadang-kadang diorang datang bila waktu cuti Jumaat, Sabtu, Ahad, lebih kurang dia 5-6 orang. Tapi alhamdulillah 10 orang tu pun sentiasa membantu saya dari pagi. Dioranglah yang menguruskan daripada mandi dan hantar jenazah, van semua diorang akan uruskan sama-sama. Okey, harapan saya semoga belia-belia di luar sana dan golongan yang berkemampuan lebih banyak untuk mewujudkan NGO-NGO seperti kami. Okey, kalau kita boleh menyediakan satu negeri ataupun satu daerah pertubuhan macam NGO yang kami lakukan ni, alhamdulillah kita boleh ramai lagi membantu masyarakat di luar sana. Sebab Amati tak boleh membantu semua kawasan. Kan kalau kita dapat setiap daerah, setiap negeri, alhamdulillah kita boleh setiap hari membantu untuk pengurusan jenazah. Sesungguhnya dari Allah kita datang dan kepadanya jugalah kita kembali. Dalam slot Tamak Pahala ini, suka saya ingatkan kembali kepada anda untuk sama-sama kita beramal dan beramallah dengan ikhlas. Saya Syarul Islam. Ya, lain betul suara dia daripada awal tadi. Dah berbeza sangatlah Syairul yang tadi dengan yang sekarang ni. Tapi terus tukar kurtau. Betul. Mungkin saya rasa dia dimandikan dekat sana. Insaf. Okey, kita juga bersiaran di TikTok tadi. Kita ada satu soalan ni, Ifan. Apa soalannya tu? Okey, soalannya kepada Bro Amin sendiri. Dia tanya, Ustaz Amin, boleh tak kongsikan macam mana? Ya, dia komen yang Ustaz kat situ. Perlu. Macam mana kita nak kurangkan ketaksuban bermain media sosial dalam kalangan anak-anak kita di rumah? Okey, ada beberapa premis kita kena clear dulu. Pertama, kitalah yang mencorakkan anak kita. Yuladun walad ala fitrah fa abawahu yahwidani aw yumajjisani aw yunasirani. Kita anak kita macam kain putih. Kita yang mencorakkan Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi ke. Satu. Kedua, pesan Sayyidina Umar, didiklah anak kamu mengikut zaman mereka. So kita tak bolehlah guna style zaman mesin type dulu. Betul. Kan zaman-zaman game Tetris, game Mario kan. Besok game tu. Sekarang dah zaman Genshin Impact, zaman Demon Slayer, Tanjiro Kamado kan. Nezuko semua benda kan. Kan. So itu dah zaman berbeza. So kita kena didik anak ikut zaman mereka. Cuma bila cakap pasal gadget ni, kita tak boleh nafi bahawa gadget ni adalah keperluan termasuk untuk anak-anak kita. Tapi macam mana nak kawal? Saya tak nak pergi jauh, saya buat contoh anak saya. Saya dah deal lah dengan dua-dua anak saya, Kristina, Batrisha. Dan mereka bersetuju. Awal lagi daripada mereka tadika lagi. Kata daddy akan bagi phone lepas SPM. Oh, selepas 17 tahun? Bila dah umur 17 tahun. Okey. Ya, memang dia orang kadang-kadang stres sebab sepupu-sepupu dia semua dah ada phone tu. Yelah, nak main Instagram, nak post gambar selfie semua kan. Tapi sebab kita dah bincang elok dan telah dipersetujui, alhamdulillah pertama mereka okey. Okey, adakah langsung tak ada gadget? Ada. Masing-masing saya bagi hadiah iPad. Terkini pula tu. Betul. Ya, sekejap kan. Sayang anak tu masih. Saya bagi hadiah birthday terbaru untuk anak saya bangsa Patricia, saya bagi iPad. Untuk tujuan pembelajaran dan ada sekali-sekali mereka buka YouTube. Tapi adakah mereka ada akaun social media? Ada. Anak saya ada Instagram, tapi dia tak boleh buka di Instagram di iPad dia. Kalau nak buka di phone saya. Oh. Nampak? Selamat. So di situ nak sebut bahawa by the end of the day, macam mana set up anak-anak kita bukan anak-anak kita. Kita sebagai ibu bapa. Sebab sekarang pun ada apps yang parental apps. Parental control tu. Plus mak bapak pun kena jadi contoh jugalah. Saya sampai tahap kadang-kadang anak saya tegur. Sebab sambil bawa kereta saya buka phone. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita tak perasan. Anak saya tegur saya. Which is okay lah, maknanya I did something good lah bila anak tegur tu. Betul. So itu kesentapan yang paling dalam. Kesentapan. Pedih ho. Sampai ketulang sum-sum tu nak tegur. Pedih ho. Kadang-kadang lepas solat jemaah kan, saya saja buka phone. Daddy zikir dulu. Oh mak. Alamak, simpan phone. Terus sentap. Makin kuat zikir je. Makin kuat zikirnya. Which is itulah point titik tolaknya kita sebagai parent kan. Sekian, terima kasih sekali. Okey, betul lah tu. Amira tak boleh nak jawab. Sebenarnya saya nak sambung sikit. Saya sebagai anak lah. Baik. Saya memang melihat apa mak ayah saya buat. Tidak mendengar. Maksudnya kita dengar lah, tapi kebanyakannya kita follow apa action mereka.
saya. Jadi saya faham bila abang cakap anak-anak tu tegur kan ataupun ajak zikir, kerana mungkin sebelum-sebelum ni abang terus zikir kan. Jadi sebenarnya anak-anak ni dia macam sponge abang kan. Betul. Dia memang dia serap semua benda, dia observe. Dia perhati. Dia perhati tau. Kadang kita rasa macam dia tak tengok kan. Tapi sebenarnya dia memerhati kita lah. So itulah yang saya buat kat mak ayah saya bila bapak saya bawa kereta, dia tidak baran tau. Jadi lama kelamaan saya bawa kereta, saya jadi orang sangat tenang. Sebab saya tengok bapak saya, dia tenang je. Walaupun orang tak bagi signal. Dia relax. Kalau kita kan macam dah bagilah signal tu. Kan, dia akan macam dia akan bersangka baik. Dia macam tak apa tau. Mungkin dia terlupa. So saya sampai umur 30 ni saya bawa kereta dalam keadaan umur lah. Sorry. Sampai umur saya 22 ni. Betul kan? Saya tetap menjadi orang yang tenang membawa kereta kerana saya melihat bapak saya seperti ini. Ni lead by example lah orang cakap. Jadilah suami yang baik. Tiba. Amin, insya-Allah doa-doakan. Okey, itu adalah soalan yang sudah terjawab oleh Bro Amin dan Amira sendiri sebagai seorang figura bapa dan seorang anak. Bagaimana untuk mendidik anak kita daripada menggunakan media sosial dengan keadaan yang tidak terkawal. Betul. Kita akan berehat dulu seketika, kita akan kembali. Selepas ini cuit sikit jangan sentak. Saya tercari-cari tempat letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu, cantik. Ada kosong. Saya keluar, saya kunci pintu. Terus masuk pasar raya. Saya pergi rak cari sarden, santan, buah. Yang lain tak sempat, lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tali pinggang keledar, betulkan cermin belakang, baru nak start enjin. Sekali nampak abang. Saya buka pintu. Alamak, macam itulah cerita saya. Saya minta maaf ya. Sekarang awak dengar cerita saya pula. Tadi saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya. Saya minta maaf sekali lagi ya. Kenapa perkara beginilah yang menyebabkan kami OKU tidak berupaya? Sebelum kita post, make sure we are double confirm apa yang kita akan post lah. Because after we post, already publish, orang lain semua boleh screen capture and screen record. So apa-apa pun boleh jadi bahan fitnah lah. Jangan letak ayat yang boleh buat orang sakit hati ke, ataupun post tu kalau boleh jangan mengundang, boleh mengundang fitnah lah. Post tu kalau boleh dia tak terlalu menonjol ke apa kan macam tu. Up status ni saya tak nak orang lain terasa kan. Kalau kita nak tuju ke orang ni tapi orang lain pula terasa, nanti susah pula. Kalau kita mention nama nanti buka aib pula, betul. So saya tak suka lah. Sebelum kita update apa-apa status tu, kita kena fikir dululah. Kita kena fikir dia punya akibat dia, apa yang dia akan memberi kesan pada orang lain. Dan kalau dia jadi fitnah sekalipun, dia akan dia akan impact pada diri kita balik sebenarnya. Berbalik kepada pendirian kita sendiri. Kita kena fikir apa yang kita nak tulis tu adakah akan memberi kesan yang baik kepada orang tu. Kalau beri kesan yang baik, atau kita tak apa tulis. Tapi kalau akan memberikan kesan yang tak baik, contohnya macam dia akan sedih ke ataupun dia akan depress ke apa ke, okey, itu kita jangan share apa-apa. Dia kena fikir dulu lah sebelum dia nak post benda tu. Macam kalau benda tu benar dan tidak menyakiti hati orang lain, macam tak menimbulkan fitnah, dia boleh send benda tu. Tapi kena pastikan dulu lah benda tu benar. Tapis kita punya kata-kata tu. Macam sometimes benda tak perlu komen tu, tak payah komen kot. Kita enjoy dia orang punya vibe macam tu. Yang penting kita enjoy katanya. Okey, kembali bersama kami dalam Cuit Sikit Jangan Sentak. Ramai dah sentak kot? Dah ramai saya rasa tu. Tengok komen-komen tadi macam ada yang sentak. Tapi kita terus bercakap mengenai satu lagi angle yang kita bawakan hari ini berkaitan dengan didikan agama. Bro Amin, adakah perangai orang yang sembrono bercakap buruk tentang orang lain di media sosial ini merupakan satu masalah di mana mereka kurang didikan agama? Dia gini, bila sebut pasal didikan agama, kita kena faham agama bukan hanya dari sudut spiritual. Betul. But Islam is a way of life. Kita ada solat 5 waktu, ada puasa Ramadan, ada zakat, ada haji. Tapi daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik, setiap langkah-langkah kita juga adalah ibadah. Yang tadi namanya ibadah khusus lah, spesifik. Yang satu lagi ibadah umum. Kita yang mengacara, kita jadi panel sebenarnya adalah ibadah. Betul. Dan apabila ia adalah satu ibadah, dia ada dosa, ada pahala. So bila kita buat sesuatu yang boleh mendatangkan pahala, kita buat betul-betul.
kita tamak betul-betul. Macam tadi kan? Tamak pada. Tapi kalau benda tu mendatangkan dosa, kita kena hati-hati. Sebab akhirat kelak Tuhan akan tanya, kau buat apa kepada sosial media? Sebab kita akan tengok akhirat kelak yang beratur ke neraka bukan telefon. Yang beratur ke neraka orang. Pemilik telefon tu. Maknanya yang salah bukan telefon. Bukan gadget. Yang salah orangnya. Jadi bila cakap pasal didikan agama, ada orang yang dapat didikan agama. Tapi sebab world view dia tentang agama tu salah, maka walaupun nampak dia pakai kopiah, dia pakai jubah, pakai serban, tapi komen boleh tahan juga. Berapi. Sebab ilmu ni dia bukan hanya kena tahu, dia kena faham. So bila dia faham, maka dia akan terjemahkan agama yang lunak, agama yang indah, agama yang berprinsip, yang tegas. So didikan agama tu dia bukan sekadar tahu, dia kena faham tentang hidup beragama. Tahu, faham, amal. Ya benar. Ada gaya. Boleh Jangan sentap dengar ni memang kalau kena tepat tu memang sentap betul. Okey, macam Amira sendiri sudah kurang lebih 10 tahun dalam industri kan. Pernah tak sampai satu tahap rasa macam nak keluar daripada bidang ni, nak give up sebab kecaman tu yang terlalu banyak ni? Tapi tak nampak macam nak berhenti pun. Panjang lagi ni. Masih lagi jauh lagi perjalanan ni. Keluarkan ni. So far alhamdulillah lah tidak adalah rasa tu. Tapi kalau orang tanya saya, okey tak jadi artis? Okey, apa jawapan yang jujur ni? Jawapan jujur saya, kalau ada option lain, pilihlah yang lain dahulu. Kerana tidak semua orang ada mental yang kuat lah untuk menerima apa orang kata onak dan duri dalam menjadi anak seni ni. Macam saya bersyukur, saya berterima kasih kerana saya ada mak ayah lah. Mak ayah yang monitor, yang melihat, yang menegur. Kadang-kadang saya pun buat silap juga, tapi nanti mak bapak saya mesti macam janganlah macam ni kan. Jadi kita tahu kalau ada benda-benda itu di sekeliling, ada support system yang bagus, saya tidak orang kata menghalang ke membantah ke tidak kan, rezeki itu masing-masing. Tapi secara jujurnya pada saya, kalau ada pilihan lain, pergilah yang lain dulu. Kecuali kalau ada support system yang bagus lah. Tapi tadi jawab ke soalan, apa soalan dia? Jawab. So maksudnya Mira tak nak berkiblatkan kontroversi lah? Tak nak cakap habis kan. Kadang-kadang takut juga lepas ni saya buat kan. Tapi kalau boleh biarlah kontroversi yang tidak memudaratkan nama baik keluarga saya lah. Sebab saya bukan seorang-seorang kan. Mesti saya bawa nama mak ayah saya juga. Jadi kalau ada kontroversi yang bagus, okey je. Tapi ada ke bang? Kontroversi yang bagus? Ada kontroversi yang bagus. Contoh dalam sejarah, Imam Bukhari pernah difitnah sebagai sesat. Dia berpegang pada fahaman Mu'tazilah. Dan dia mati dalam pembuangan Imam Bukhari. Dia kena buang daripada kampung dia sebab kena fitnah. Guru dia sendiri mempercayai fitnah tersebut dan dia mati dalam pembuangan. Tapi sejarah mengingati dia sebagai penghulu bagi ahli hadis. Sebab apa? Kebenaran yang dia pegang. Sebab tu kalau kita kontroversi kerana kebenaran, sebenarnya itu motivasi untuk kita terus mara ke hadapan, bukan kita berputus asa dan mundur ke belakang. InsyaAllah. Baik, itu dia pesanan yang sangat hebat daripada Bro Amin dan juga Amir Osman. Terima kasih kepada Bro Amin dan juga Amir Osman supaya anda mendapat manfaat daripada perkongsian kita. Fan, lepas katanya segmen seterusnya bukan saya kata, orang kata. Itulah siapa yang kata ni sebenarnya ni. Saya pening lah. Tengoklah siapa kata. Saksikan. Korang dah dengar kan? Tak salah bermedia sosial ni, tapi ada batasnya. Jumpa lagi minggu depan. Dadah! Inilah maksud negara madani. Kembali kepada asas, menjadikan masjid sebagai pengkalan majlis ibadah dan ilmu, dan menetapkan semua dasar pendidikan, ekonomi dengan semangat ihsan dan rahmah dan amanah supaya benar-benar mengangkat martabat dan darjat umat dan negara. Bagi rakan-rakan yang bukan Islam, semangat, nilai yang dipupuk, akhlak yang ditekankan dan ihsan dan rahmah itu akan menjadikan Malaysia ini negara yang berpaut pada Islam tetapi cuba menyantuni semua sebagai kaum keluarga yang boleh bersama-sama cara aman dan penuh hikmah mengangkat martabat darjat harakat umat dan bangsa.
Baik, itu dia. Bukan saya kata, orang kata. Dia dah kembali. Siapa yang kata awak kata ke? Tiba-tiba kan, kejut kan. Kursi mana kursi? Ya Allah, saya Bukannya Nazar ni kan? Dah siap mandi. Dah siap mandi lah. Tapi terima kasih kita nak ucapkan kepada Bro Amin dan juga Amir Osman kerana bersama kita pada hujung minggu. Sepatutnya kalau hujung minggu ni berada kat rumah. Ya ke? Sepatutnya dengan anak kan. Tapi sudi kerja. Tapi sudi dengan kita. Terima kasih banyak. Itulah orang kata kalau gadget ni tak salah, kita yang salah sebenarnya. Betul. Dan juga Amira, terima kasih atas peluang. Kita doakan kekayaan Amira juga untuk kerjaya beliau. Bro Amin kita tahu dah memang berjaya betul. Kita doakan juga agar dimudahkan. Amin, insya-Allah. Dan juga kepada anda, terima kasih kerana menonton Cuit Sikit Jangan Sentap ini. Kita bukan nak sentapkan sangat pun, tapi lebih kepada pengajaran, nak bagi elemen kerohanian. Kita sunting sikit nilai murni dalam diri anda semua. Saya sentap ke? Saya tak sentap. Okey, walaupun tadi saya dekat sana tadi, dekat van jenazah tu dengar macam korang ada gelak-gelak. Ada dah nampak. Masuk Bro Amin dengan Amira, tapi kita tak sentap. Kita cool, kita chill. Itulah kalau kita nak tahu apa pengisian Cuit Sikit Jangan Sentap, jangan lupa ikuti perkembangan kami di TikTok, Instagram dan juga Facebook. Cuit Sikit Jangan Sentap. Pastinya kami akan kongsikan kepada anda topik-topik menarik minggu-minggu akan datang. Dan juga antara pengisian kesimpulan yang kita akan bagi antara topik semasa, isu semasa juga kita akan berikan kepada anda semua. Jadi teruskan bersama dengan kita. Kita akan bersama setiap Sabtu jam 11.05 pagi TV1. Jadi Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum. Cuit Kita Sikit berjumpa lagi. Jangan sentap. Bye. Sentap Bye-bye.